dah lama beli buku tapi baru perasan ada kelas. Wow, tak apa, it's okay. Saya faham. Saya faham, jangan risau. Okay. Alright, so hari ni kita punya weekly activity review. So tak ada apa-apa tajuk khusus. Tapi kalau ada apa-apa nak tanya, terus tanya. Boleh Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So biasanya ini yang saya suka sampaikan lah. Kadang-kadang kita rasa kita dah tak nak jual macam mana, bukan di masalah produk tu tepu, tapi sebenarnya otak kita yang dah tak ada idea nak jual produk tu macam mana lagi dah. So itu adalah tugas hari ni, apa nak kena buat sebenarnya. Dan apa nak kena buat, macam mana nak perbaiki supaya kita ni sentiasa ada idea-idea yang baru untuk upgrade cara kita buat closing. InsyaAllah. Di Malik, Waalaikumsalam. Okay, so saya nak tengok dulu siapa yang ada untuk malam sesi pagi ni. Kita ada Tuan Ringo, Ainul Bashira, Baby Bulan. Ni Baby Bulan ni antara yang suka join kelas. Terima kasih sangat. And kalau saya buat kelas tak pernah miss. Tuan Lokman and founder founder RH Perfume, Hartini, Hazwin, Intan Casey, Linda Miracle, Nurlina, Nur Syafiqah, Nur Atira, Syaira Anis, Suryani, Ain Muzi, Izwan Kamal, Lady Nadia, kan, Norazlina, Raihan Hashim. Wow, hari ni berapa orang? 27 orang. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Okay. So untuk lebih memberkati sesi kita hari ini, boleh tak kalau kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So amin 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 ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan pada tuan-tuan dan puan untuk kita sentiasa kan panjatkan syukur kita, terima kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya, dengan rahmat dan rezeki Allah bagi kita pada hari ini. Allahumma ya jami', Allah yang Maha mengumpulkan. Alhamdulillah Allah kumpulkan 28 orang hari ini dalam sesi Zoom kita and weekly activity review. So tahniahlah kepada semua yang dah membeli dan mendapatkan ebook kami, dan saya harap ebook tu, 3 ebook tu membantu tuan-tuan dan puan at least upgrade dari segi closing, dan daripada skill itu tuan-tuan boleh ajar balik ramai orang. Ramai orang, tak kisahlah anak team ke, dropship ke, stockist ke, kan, dengan closing dengan lebih mudah insyaAllah. Alright, so Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. So tuan-tuan dan puan, untuk sesi hari ini kita tak adalah nak serius sangat, kita lebih kepada nak membedah dan review, kan, kod-kod lah menjawab soalan tuan-tuan dan puan yang ada untuk sesi pagi ini. So saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi sebab sudi join, sebab bagi saya nak dapatkan komitmen mungkin itu susah. Mungkin kita hari ni hari Ahad kan, hari Ahad mungkin kejap lagi nak kena masak. So saya akan cuba tak ambil masa lama, tetapi habis je sesi hari ni tuan-tuan ada something yang tuan-tuan boleh buat dan boleh amalkan. Alright. Okay, so nama saya Darman Syamil Fikri, your favorite clothing specialist. So alhamdulillah kami dah lebih kurang 5 tahun lebih dalam dunia online dan dalam bisnes. So apa yang tuan-tuan baca dalam buku itu adalah
kompilasi lah kan. Maksudnya komplikasi semua apa yang kami dah belajar dan kami bukukan, dan itulah result dia yang terbaik. Dan sampai sekarang saya masih guna formula-formula dan teknik-teknik yang saya pakai dalam tu lah. Okay. Alright. So kokok lah lupa ke tak kenal ke kan. So saya dah Syamil Fikri dan ini adalah saya punya social media. So jangan lupa follow lah. Ini saya punya IG, ni saya punya Facebook, dan yang terakhir ni adalah saya punya TikTok. So sekarang kalau boleh waktu yang elok lah untuk explore dan belajar macam mana nak bermain TikTok dengan betul. Sebab nak dapatkan followers senang, nak dapat view senang, dan video-video yang kita buat kat TikTok itu kita boleh guna video tu untuk Instagram dan kat Facebook. So kerja sekali tapi dah dapat 3 platform yang berbeza. Faham Alhamdulillah. Okay, so tuan-tuan dan puan, untuk sesi pagi ni tuan-tuan dan puan ada apa-apa tak nak tanya saya sebelum saya pilih nak guna nak tajuk apa? Sebab tak, hari ni saya rasa kita nak bercerita tentang the power of target. Okay, the power of target. Kenapa saya pilih target ni? Sebab kita berada awal bulan. So bila awal bulan ni target sangat penting. Tapi sebelum saya cerita the power of target ni, tuan-tuan ada soalan tak? Nak tanya apa-apa ke? Kod baca tapi ada yang tak faham ke? Boleh tak share dengan saya? So far semua okey tak? Dan ada apa, handle rejection ke, customer cakap macam ini ke? Kalau tak pun just share dengan saya. Sekarang kita dah berapa bulan? 22. 24 dah. Ya Allah, kejap lagi dah masuk dah. 24. Target masing-masing macam mana? Okey ke okey? Okey ke tak okey? The power of rejection. Wow, maksudnya the power of rejection itu bukan the power of rejection. Kita nak handle rejection. Okay, Sakinah. Saya nak tanya, adakah jual banyak produk itu tidak bagus? Maksudnya dropship pada banyak produk itu tidak okay. Good, Sakinah. Soalan yang sangat bagus. Okay, so kalau tanya saya lah. Kan, kalau tanya saya. Sebelum tu kejap saya nak tak apalah. Okay, Sakinah, mungkin Sakinah dropship dan rasa bila kita jual banyak produk menyebabkan kita ni okey ke tak okey. So kalau tanya saya, is all about focus lah. And fokus. Sebab contohlah kalau kita dropship and kita dropship, kenapa dropship ni boleh maintain jual banyak produk? Okay, kita ada produk A, kita ada produk B, kita ada produk C, kita ada produk D. And pertama, dropship ini tiada komitmen. Komitmen maksudnya kurang komitmen. Modalnya tak banyak. Sebab tinggal submit order je, betul? Tapi jangan lupa nak jual produk A, marketingnya lagi. Lepas tu copywritingnya kat sini lagi. Dan satu lagi, bila kita ni kurang fokus, kita akan kehilangan satu part, iaitu personal branding. Kita akan kurang personal branding sebab orang tak tahu yang ni kita jual apa. Faham tak? So kalau nak jaga personal branding ni memang nak kena fokus satu benda, dan you kena jadi seorang yang pakar lah. Tapi kalau contohlah, kalau tanya saya, sir, saya nak jual juga semua produk, boleh. You nak jual semua produk boleh. Tetapi you letak semua produk ni di bawah satu brand, ataupun dia letak bawah satu brand, contoh nama awak Sakinah kan, letak di bawah kedai Sakinah. Maksudnya you jual banyak produk, tapi you fokus promote kedai Sakinah. Kedai Sakinah. Ataupun you boleh bila you dah banyak buat dropship, you dah banyak produk, you boleh buat Akademi Sakinah. Maksudnya awak guna nama akademi itu untuk tarik orang join, belajar macam mana nak jual produk. So kalau produk tu tinggal pilih lah nak produk apa, produk A ke, produk B ke, produk C ke, produk D.
So itu cadangan saya lah. Tapi kalau kita promote satu-satu, jangan. Kalau kita promote satu-satu jangan. Nanti satu, kita kehilangan kita punya personal branding, dan yang kedua, kadang-kadang ada produk laju, ada produk slow. Tapi kadang produk laju tu pula marginnya tak sebesar produk yang slow ni pula. So kita rasa macam yang buat sale banyak yang kecil, tapi marginnya kecil. So nanti lama-lama bila terlalu banyak sangat produk, modal pun tak boleh nak rolling. Itu apa yang saya belajar lah daripada kawan-kawan saya yang banyak buat produk ni. So apa yang diorang ajar saya adalah fokus lah, and maksimum ambil berapa produk, mungkin satu dan dua, dua saja produk, dan fokus kepada yang pertama, profit tinggi. Profit tinggi, maksudnya dia punya profit margin tinggi. Dan yang kedua, carilah produk yang repeat order. Repeat order pun tinggi juga. Sebab bagi saya, repeat order lah tempat kita punya payment ataupun lubuk duit. Kalau produk tu laju tapi tak ada repeat order, itu adalah something wrong. Pasti ada benda yang pelik. Faham Alright, so saya harap saya menjawab soalan Sakinah, Syekh. So macam tadi dia tanya, saya nak tanya, adakah jual banyak produk itu tidak bagus? Maksudnya dropship pada banyak produk itu tidak okey. Bagi saya okey, sebab you belajar nak cari produk mana yang sesuai. Tapi kalau you nak jual juga banyak-banyak boleh, tapi you kena highlightkan, you kena promote satu brand besar yang di bawah tu ada banyak produk. Sebab kalau you jual hari Isnin jual produk A, hari B jual produk B, hari Rabu jual produk C, itu tidak sesuai lah, sebab orang tak perasan yang kita ni jual apa. Boleh Sakinah So saya harap saya menjawab soalan awak. So kita nak mengajar orang ini, ataupun saya suka pesan supaya suruh fokus lah. So bila fokus tu kita akan jadi pakar. So nak pakar ni at least kena ambil masa hampir 10 tahun kan. Lama sebenarnya nak jadi pakar. So contohlah, kalau satu lagi idea lah kan, kalau boleh cadangkan, kalau you nak jual banyak produk, pastikan you jual banyak produk ni dalam niche yang sama. Maksudnya, and kalau jual kudapan, you ada kudapan A, kudapan B, kudapan C, kudapan D. Dan setiap kudapan ini tidak bersaing sama sendiri. Contoh, kudapan A adalah kulit popia. Kudapan B adalah cokoja. Kudapan C adalah biskut. Kudapan D adalah popcorn. Itu tak apa. So nampak tak? You menjadi satu kedai kudapan Sakinah. Itu saya suka. Tetapi kalau you jual produk macam-macam dan produk itu bersaing each other, itu tidak elok. Boleh Sakinah So belajar something Dapat tak idea? So try. Okay. So nak tanya tentang loyalty card. Maksudnya nak tanya apa tu tentang loyalty card? Apa yang awak nak tahu tentang loyalty card? Loyalty card. So loyalty card ni biasanya ada orang buat style ala-ala membership. Okay, membership card. So biasanya dia ada fee, lepas tu mungkin ada discount, lepas tu ada kalau birthday dapat reward, ada rebate, lepas tu ada hak eksklusif, macam-macam lah. Ni antara contoh-contoh cadangan-cadangan yang ada. Dan kenapa orang buat membership card ni? Supaya contohlah kan, so bila dia dah kumpul dia membership card kita, dia dapat point. So bila dapat point ni dia boleh redeem. Biasanya orang akan buat macam ni lah. Faham tak? So itu je. Just a term. Apa benda loyalty card. Tapi saya tak tahulah sebab awak tanya tadi Putri, nak tanya tentang loyalty card. Ni apa yang saya tahu tentang loyalty card dan macam mana kami guna loyalty card ni. Sebab loyalty card ni antara CRM lah kan, Customer Relationship Management. Maksudnya selain follow up, ini pun antara salah satu yang kita boleh guna untuk jaga customer kita yang sedia ada. Okay. So nak tanya, boleh ke awal-awal intro prospek itu kita siap-siap kita tak ada COD? Boleh? Tapi kalau boleh kan, tak perlulah kita terus cerita pasal COD. Ataupun kalau kat intro tu,
kalau saya lah kan, saya akan jelaskan kat COD tu tak ada di iklan. Saya akan cakap elok-elok, baik-baik, saya minta maaf, kami tak sediakan COD. Ataupun you letak kat status WhatsApp pun tak apa, tapi jangan di ayat intro lah. Sebab apa? Sebab kalau kita start dengan kata perkataan tidak, nanti customer akan jawab tidak pada kita punya payment. So kita tak nak macam tu. Faham Founder ELRH. Susah benar sebut nama kau. LRH. Perlu tak kita cari ejen-ejen berdaftar yang dah hilang dari radar? Perlu tak kita cari ejen yang hilang dari radar? Perlu tak? Perlu atau tidak itu bergantung sebenarnya. Tapi kalau tanya saya, perlulah kot. Sebab mereka dah pernah percaya kat kita, dan mungkin disebabkan sebelum ini kita tak pernah buat apa-apa, sebab tu dia senyap lah. So biasanya kita letak dalam ini macam mana nak bangkitkan semula lah. Okay, bangkitkan semula ejen lama. So biasanya dalam tajuk bangkitkan semula ejen lama. So apa nak kena buat adalah, first sebelum kita pergi cari diorang tu yang lama-lama senyap tu, saya nak setiap orang yang nak bangkitkan yang tim-tim lama tu kena ada planning. So planning ni lebih kepada you kena cerita balik. Okay, so bulan 2021 ni, okay, bulan 1 nak buat apa, bulan 2 nak buat apa, bulan 3 nak buat apa, bulan 4 sampai habis bulan 12. So jadi ke tak jadi tu lain cerita. Yang penting kita ada planning. Okay, dan setiap planning ini, contohlah kita ada KPI kita, dan apabila kita dah capai KPI kita, kita bagi reward. So apa reward yang akan menanti mereka lah. Faham So bila kita dah planning macam ini, so dah ada planning, kita dah ada angka, barulah kita akan follow up balik kot. Kan? Biasanya kita akan follow up balik ejen-ejen kita yang dah lama-lama tu. So tanya dia lah apa khabar. Kita bina balik silaturahim yang ada. Okay, bina balik silaturahim. Tanya khabar dia balik. Jangan terus-terus cerita pasal nak join aku balik tak? Orang tak suka kalau macam tu. So bina balik silaturahim tu, bagi dia masa, dan kita bagi hint-hint sikit. Okay, apa planning kita, apa perancangan kita, career path yang kita akan adakan. Kalau sebelum ni career kita pun tak ada career kan, tapi selepas ni mungkin kita akan menyediakan slip bank ke, ataupun ilmu financial ke. Okay, dan selepas tu barulah ejen-ejen lama ni akan masuk grup baru. Jangan biarkan dalam grup lama lah. Okay, buat grup baru, grup elite baru. Okay, tahun 2021. Sebab tu kita tak pernah buang dan kita tak pernah remove ejen-ejen lama yang senyap. Sebab kadang-kadang ejen lama ni pasti ada sebab kenapa dia senyap. Kan, mungkin dia dah fokus benda lain ke, ataupun dia nak fokus dengan kita, cuma kita pun masih blur-blur lagi, tak tahu nak buat apa. So kalau tanya saya, planning lah. Kita kena buat, ada planning untuk dia, sebab kalau dia pun tak tahu apa dia nak kena buat, dia tak akan datang balik. So leader ni you kena ada planning apa you nak capai dalam masa tahun ni lah, tak payah fikir jauh-jauh tahun ni. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Dan setiap itu kita akan nampak graf tu makin banyak. Dan cuba tanya diri sendiri, kalau aku stay dengan kita ataupun orang ejen tu stay dengan kita, apa yang kita akan dapat? So maksudnya lebih pada roadmap lah. Roadmap. Okay. So roadmap. So nanti benda roadmap ni dia akan ajar balik pada anak-anak tim dia. Sebulan sampai 1 bulan sampai 3 bulan. Okay, masa ni kita ada training. 3 bulan sampai 6 bulan dia akan mula fokus macam mana nak buat sales sendiri dengan KPI 10,000. Lepas tu 6 bulan ke atas, masa ni bila dah capai 10,000 barulah kita galakkan dia untuk bina team. So macam mana nak bina team, apa nak kena ada dalam team tersebut, and term and condition dalam group WhatsApp, macam mana nak bangkitkan balik, surprise challenge yang kita boleh buat. So macam-macam. Faham So you kena faham lah, bila ejen lama ni macam mana nak tarik balik adalah ajar dia buat duit lah. Itu je lah kot kalau tanya saya. Kena ada peluang untuk buat duit.
Sebab untuk awal-awal ni kalau tak ada cerita pasal duit ni, orang akan kurang teruja lah. Kan, sebab dia dah pernah percaya kat kita, dia dah pernah buat betul-betul, mungkin nak tolong orang, tapi disebabkan kita pun cloud, dia pun cloud juga. So buat apa aku nak lebih-lebih untuk produk orang lain? Contoh, maksudnya macam tu. So kali ni kita nak betulkan mindset tu, kita nak bangkitkan balik ejen-ejen lama, try lah. Ini apa yang kami buat lah. Dan Alhamdulillah ada yang okey, kalau yang tak okey tak apa kan. Tugas kita adalah sampaikan. Kalau dia tak nak macam mana kan, kalau dia tak nak buat macam mana. So move on je lah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Founder yang tanya soalan yang sangat bagus. Macam mana nak bangkitkan semula ejen-ejen yang hilang dari radar. Cetuskan balik kenapa dia kena join kita. Tapi kalau dia tak nak dah, move on. Okay, perlu tak untuk kita cari balik ejen? Oh ni dah, bagaimana nak buat team sale excited capai target leader bagi? Macam mana kita nak kira target sales untuk ejen? Faham? So cerita tentang target. Cerita tentang target. So target ni tuan-tuan dan puan, biasanya kita akan ada 3 poin besar. So yang pertama, kena berani letak target. Okay, kena berani letak target. Ini penting. Sebab apa, kalau tak berani letak target, sayanglah. Okay. Dan yang kedua adalah sentiasa latih dalam kepala ni untuk aim high. Maksudnya jangan target kecil-kecil, target besar. Sebab kadang-kadang kenapa kita kena target besar, target yang kita letak tu bukan untuk diri kita saja, mungkin untuk anak-anak tim kita juga. So kat sini dia punya bahasa mudah lah saya kalau nak ajar, kita target sampai ke langit ataupun target sampai ke bulan. Okay, kita target sampai ke bulan. Kalau tak sampai, sampai langit pun okey. Tapi dia punya aim dia kena sampai bulan dulu. Kan? Barulah sampai langit pun okey. Okey. Dan yang terakhir adalah apabila kita letak target, letak keperluan. Okey, letak keperluan. So keperluan ni biasanya saya akan bahagikan kepada 2. Satu, sebab kenapa kita perlu capai target, dan yang kedua adalah kenapa. Yang pertama adalah sebab dan kedua adalah kenapa. So untuk menjawab soalan Cik Rin, ni pun saya punya student yang suka join kelas saya ni, hari-hari kalau ada saya kelas join dia kan. Dia buat NOA. So macam mana nak excitedkan anak tim untuk capai target adalah, okay, so kita cabar tim itu untuk letak target. Okay. Dan contohlah kenapa kita kena aim high, sebab manusia ni suka ambil yang di tengah-tengah. Manusia suka ambil yang di tengah-tengah. So kalau contoh kat sini yang paling tinggi, yang kat sini yang perlu kita capai, dia akan ambil yang di sini, yang di tengah-tengah, paling selamat. Kalau rendah sangat tak push pula. Kalau tinggi sangat macam tak mampu pula. So dia ambil kat tengah-tengah. So contohlah kalau kita nak 10,000, pastikan kita letak RM10,000 itu yang di tengah-tengah. Yang kat atas ni kita letak 15K. So sebenarnya kita kena cabar diri untuk dapatkan 15K dulu. Dan barulah insyaAllah kita akan dapat 10K ni. So kalau tak dapat 10K, dapat 7K pun Alhamdulillah. Okay. Dan macam mana nak kira target sales untuk ejen? Kira target sales untuk ejen itu ada macam-macam cara. Mungkin kita fikir kita punya group sale dulu. Okay, so group sale ni berapa kita nak capai dalam masa sebulan. Mungkin group bulan ni kita nak capai buat 30K. Okay. So kita akan bahagilah. Leader sendiri dah kena buat mungkin almost 10K. 30%. 30%. Itu leader sendiri kena nyumbang hampir 10K. So balance 20K itu bagilah berapa leader. Balance 20K ni, okay, bahagi dengan tim kita. So nampak tak? So kat sini kita ada timbulkan rasa
bertanggungjawab. Sebab kita nak sama-sama bantu tim kita capai target. Ini salah satu cara lah. Dan cara lain mungkin kita just tengok lah dia punya overhead anak tim kita tu berapa banyak sebulan. So dari situ kita boleh ukur lah kan berapa yang dia kena capai. So contoh kita minta anak tim kita tulis semua apa yang dia nak kena beli, nak kena semua. Okay, tambah 30%. So insyaAllah lah. So daripada 30% itu, contohlah dia kena buat 7,000 kan, dah tambah 30%. Letak target dia 10,000. Sebab apa? Bila kita letak target 10,000, kita usaha nak buat 10,000 dengan planning buat 10,000, insyaAllah 7 pasti capai. Sebab apa? Kita tak mungkin dapat 10 tapi dapat 8, dapat 7. So target dia capai sebenarnya. Boleh kan Cik Arin Soalan yang sangat bagus. Terima kasih. Suryani, sir, untuk intro follow up customer, macam mana nak mula? Contoh follow up customer untuk repeat order. Untuk follow up customer untuk repeat order. Okay, follow up customer untuk repeat order. Follow up customer repeat order. So biasanya kalau untuk repeat order ni untuk orang yang dah membeli lah kan. So kalau untuk orang dah membeli ni kita jarang cerita tentang promosi, pasal produk. Tapi kita lebih fokus kita follow up dia untuk monitor. Okay, so kita nak monitor, nak pastikan dia ni memang pakai. And pastikan customer amalkan produk kita. So kita mulakan dengan ayat ni, tanya dia dulu. Assalamualaikum puan, maaf ganggu hari ni. Puan, hari ni dah hari yang ke-24. So boleh tak, so puan dah amalkan produk kami ni at least kalau sehari sekali puan dah amalkan dah 24 hari ni. So boleh tak share feedback yang puan dapat. So bila kita dah share, dia dah share feedback dia, then barulah tanya, puan by the way stok puan masih banyak lagi tak? So kalau tak banyak, hari ni kami ada offer. Apa kata puan repeat order dengan saya? Ala-ala saya nak pergi postage ni. So kita buat macam tu. Faham So saya cuba buat ayat kan. Saya cuba buat ayat. Contoh pastikan customer tu guna dan amalkan produk kita. Okay. So ayat dia macam biasalah kan. Salam dan hai. Maaf ganggu waktu ni. Dan hari ni 24 hari bulan. So bermaksud puan dah amalkan produk kami hampir 3 bulan. Boleh puan share feedback kan. So kat sini you highlightkan lah dia punya desperate dia yang dia share dengan kita tu. Desperate dia dah mula kurang tak? So ayat dia macam ni lah lebih kurang. Ni pun ayat spontan je. Faham So saya harap saya menjawab soalan Suryani bagaimana intro untuk nak follow up customer untuk repeat order. So bila kita dah dapat feedback, barulah kita fikir tentang dia punya stok. Kalau dah bagi feedback baru share. Jom puan. Repeat order dengan saya hari ni. Saya bagi offer special.
Tada. Terus close customer. Okay? Alright, terima kasih Suryani. Soalan yang bagus. D tanya, sir nak tanya macam saya ni jual sambal kan. Zaman now orang sikit-sikit guna artis untuk review ataupun ambil artis jadi co-founder, tapi saya tak guna, gerak sendiri je. Macam mana nak tarik lebih ramai ejen? Mencabar juga sebab Lone Ranger. Okay, faham. Alright, so ayat ni korang dah screenshot ke, dah catat ke? Kalau dah catat, tolong bagi tahu dah catat. Nanti saya kalau dah scroll ke atas, saya takut lupa. Okay, macam mana nak tarik ejen? Okay, macam mana nak tarik ejen? Okay, nak tarik ejen join lah. Okay, nak tarik join kita. Good. Saya suka soalan ni. So yang pertama, kalau nak tarik ejen ini, so first kena pastikan produk kita berkualiti. Okay, produk kita ni wajib berkualiti. Dan berkualiti ni dia bukan hanya sekadar nak kena sedap tau. Dia kena high repeat order. High repeat order. Sebab kalau produk bagus, senang jual tapi tak ada repeat order, itu bagi saya belum cukup berkualiti. So berkualiti ni adalah repeat order yang tinggi. Sebab apa? Orang suka. So itu maksudnya high quality. Bukan hanya sekadar kita cakap, oh sambal yang kita guna ni sambal fresh, ataupun apa bahan yang kita guna ni selamat, organik, bagai, itu bagus, premium, tetapi kalau tak ada repeat order buat apa? Faham tak? Kalau tak ada repeat order buat apa? So kalau boleh high repeat order yang tinggi. Okay? Dan yang kedua, bagaimana nak tarik orang join kita, kan? So kenapa orang guna artis? Sebab dia famous. Okay? Sebab dia famous. Sebab kenapa nak kena jadi famous? Sebab kita nak lead by example. Bahasa mudahnya adalah example. Kan? Example, social proof, ataupun satu lagi yang kita sebut sebagai proven. You adalah proven leader. So maksudnya you memang boleh buat kerja. So daripada kita dok cerita pasal artis ni, kalau contohlah saya tak nak guna artis, boleh. Tapi you kena share your own result. Di Malik, Puan D, so Puan D kena share you punya income graph saving you, ataupun any kind of result lah, ataupun testimoni. Ni untuk awal-awal. So untuk awal-awal memang kena tunjuk diri sendiri punya. Tapi bila dah ada ejen ramai, biar ejen pula yang tunjuk berapa yang dia dah buat dengan kita. So nampak tak, zaman-zaman sekarang ni memang kena ada result, kena ada proven. Kalau tidak orang tak percaya. Orang tak nak join kita. Okay? Selepas itu, bila kita dah famous, ada produk yang berkualiti dan menjadi, last but not least, ajar diorang untuk buat sale. Okay, ajar diorang buat sale. Maksudnya apa? Powerful training. Okay, powerful training. Ni kalau saya lah. So ada 3 benda ni. First, produk memang berkualiti. Famous ni lebih kepada ada demand ke tidak. So nak tak nak kita ni, bila kita buat posting ramai orang komen, memang kata sedap. Faham tak? So bagi saya famous ini antara perlu atau tidak untuk orang-orang yang macam ni, yang betul-betul nak survive lah kan. Memang you kena aim untuk jadi orang famous lah. You dah tak boleh nak fikir pasal mindset behind the scene dah tak boleh lah. Melainkan you ada duit yang banyak lah. Tapi sekarang kita nak cut cost kan. So kalau cut cost, memang kena famous. So kalau lah kita tak nak famous, pastikan sambal kita famous. Sambal kita yang kena famous. Itu branding. Faham So ada 3 perkara ni, insyaAllah lah you akan tarik ejen ramai. You akan tarik ramai ejen untuk join kita. Dan diorang akan stay selagi diorang buat duit. Tak boleh nak buat apa. So kalau diorang dah start tak boleh buat sale, diorang akan pelan-pelan akan pergilah.
Boleh. Alright, saya harap saya menjawab soalan untuk D. So macam mana, ni Safiah tanya, macam mana kita nak maintain jualan? Adakah sebab post kita tak menarik? Contoh, macam saya, setiap hujung minggu buka order kepok leko tapi makin lama makin slow. Boleh tahu kesilapan saya? So Safiah dia jual kepok leko. Okey, kepok leko. So kepok leko. So nampak tak? Kalau saya buat brainstorming kan, sebab tu saya akan letak main kita adalah kepok leko. So untuk kepok leko ni, first kalau nak mudah closing, biasanya saya akan gunakan formula saya tahu yang awak ni jual kepok leko. So macam mana kita nak pastikan orang tahu yang kita jual kepok leko? Untuk Safiah, Safiah kena selalu update di social media. Okay. Yang kedua adalah personal branding. Orang kena tahu yang sosial ni memang bagus dalam bisnesnya, adabnya tinggi. Dan yang keempat, follow up. Sekarang kalau saya tengok, Safiah terlalu fokus pada customer baru. Tapi it's better you retain ataupun jaga customer yang sedia ada. Itu lebih membuat duit. Sebab apa? Mereka dah cuba produk kita dan suka. Okay. So sepatutnya kita kena jaga customer yang ini sebab diorang ni dah percaya. Faham So social media ni pula dah kena upgrade kepada video. So kalau tak tahu nak buat video, main TikTok. TikTok akan paksa kita buat video. So daripada video TikTok ni, upload ke IG, upload ke FB. So cara dia macam tu. Okay, faham Ni baru step yang pertama. Sebab tu saya tak tahu apa yang Safiah dah buat ataupun Safiah belum buat. Okay, so sekarang Safiah dah buat, orang tahu Safiah. Sekarang Safiah kena cari kenapa orang perlu Safiah punya kepok leko. Okay, kenapa orang kena perlu Safiah punya kepok leko? Mungkin asli Terengganu, contoh. Okay, so bila kita tahu kita menjual kepok leko asli Terengganu, so biasanya siapa yang akan menjual kepok leko asli Terengganu? Mungkin orang-orang yang kampungnya Terengganu tapi duduk di KL. So nampak tak? You dah mula jelas dengan siapa you nak jual. Sebab tu you tak main jual pada semua orang. Nampak tak? Kita akan kenal kita punya target market. Itu yang paling penting. Jangan jual pada semua orang. Walaupun kita memang jual makanan, tetapi selagi kita tak faham kita nak jual pada siapa, untuk siapa, orang tidak akan membeli. Sebab apa beza kita dengan orang lain. So bila dah tahu, dah perlu, dan step seterusnya adalah cari customer yang mampu. Cari customer yang mampu. So nak cari customer yang mampu ni macam mana? So sebab tu kena kenal dulu pada siapa kita nak jual. Barulah kita tahu, perlu dan mampu. So mampu ni lebih kira macam boleh beli dengan banyak lah. Boleh beli dengan banyak. Sebab kepok leko ni untung sen-sen. Bila untung sen-sen tapi you jual sepaket. Nanti kenapa you dah penat? Sebab untungnya tak banyak. Dan you pun jual sikit-sikit juga. Sikit-sikit. Nanti penat. Boleh Alright, so inilah jawapan saya untuk Safiah. Bagaimana nak maintain jualan. So kalau nak maintain tu, perkataan maintain itu adalah jaga customer yang sedia ada. Itu yang paling penting. Okay. So kadang-kadang customer yang sedia ada dah habis. Nak buat apa? So kena cari orang baru. So cari orang baru adalah cari orang-orang yang perlukan kepok leko kita. Dan jual pada orang yang mampu. Okay Safiah. Terima kasih. Okay, Putri Afika, macam mana kita nak bagi tahu customer yang kita ada loyalty card nak closing itu? Saya buat buy 10 free 1 untuk produk kurus. So biasanya kita akan bagi terus dalam bentuk gambar. Maksudnya kita bagi harga, kita dah bagi siap-siap ada loyalty card. Loyalty card ini bila puan repeat order stock dengan saya, satu-satu ataupun nak terus beli 10 free 1, mana-mana pun boleh. So bagi tahulah dia. Faham Izwan Kamal, saya ada kedai kosmetik sekarang. Tapi saya tengah tubuhkan ramai team sale untuk online.
Tapi saya keliru. Adakah saya patut buat atas nama kedai yang sama atau kedai yang berbeza? Kedai kosmetik yang ada pelbagai brand, toko jamu. So kalau untuk team sale tu Tuan Izzuan, Tuan Izzuan untuk team sale tu jual produk sama ke produk lain? So kalau buat team sale ini jangan ambil konsep yang sama toko jamu tapi kita apply team sale, jangan. Nanti pening team sale. Nak follow up tak tahu macam mana. Sebab bila kita ada toko jamu, orang datang kedai kita, dia dah tahu dah apa nak buat. Tapi bila masuk online, orang tak tahu apa yang dia nak. Dan kita pula mengharapkan diorang ni boleh closing. Nanti diorang akan closing produk yang mana? Produk yang high margin saja. Yang untung besar saja yang dia akan jual. Sebab apa? Buat apa nak jual produk yang untung kecil? Dah lah layan penat, kena blue tick, kena maki. Baik aku closing produk besar. So nanti ada produk laju, ada produk tak laju. So bila team sale pula, you suruh orang tu jual produk yang dia tak suka, memang dia tak jual lah. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang toko jamu ni produknya lebih kurang. So kalau nak main team sale, kena fokus satu produk yang marginnya at least dapat RM30 lah. Kita ada buffer RM30 untuk satu sale itu, satu customer tu. Okay, boleh Tuan Izzuan InsyaAllah. So kalau tanya saya, untuk team sale mungkin boleh buat company baru. So insyaAllah lah you akan dapat 2 account yang berbeza lah. So kalau toko jamu, ya toko jamu saja, dan team sale masuk dalam team sale. Senang kira. Faham Alright, terima kasih Tuan Izzuan. Putri Afikah, baguslah Putri ni. Kan, sir, saya jual produk kurus, biasa nak closing tu berapa testimoni customer yang berjaya loss berat badan ya? Oh, maksudnya daripada 10 orang beli produk kurus kita, berapa yang berjaya turun berat badan? Itu ke maksudnya Putri Afikah? Kalau boleh lah, carilah produk yang memang ada testimoni daripada 10 orang, at least 6 turun berat badan. Dia tak bermaksud kurus tapi turun berat badan. Ingat, bukan kurus tapi turun berat badan. So maksudnya dia boleh turun 3 kilo ke 4 kilo ke, tak kurus lagi tapi turun tak apa. So daripada 10 orang wajib ada 6. Itu maksudnya produk tu bagus. Tapi kalau daripada 10, 2 je yang berjaya, itu korang kena ambil produk lain lah. Faham Saya harap saya menjawab soalan Putri Afikah. Lady Nadia, hi Sir Dharma. Please tell me how to turn prospect into client. Lady Nadia, soalan awak ni too general Nadia. Saya mana tahu awak produk apa. So macam mana nak turn prospect to client tapi saya tak tahu produk apa dan apa yang awak dah buat. Faham tak? So tolong saya cuba brief saya lebih sikit, nak closing customer tu produk apa, dan dapat list tu dari referral ke, dari FB ke, dari offline ke. InsyaAllah saya akan cuba bantu. Okay? Terima kasih sebab sudi tanya soalan. Itu bagus. Tapi tu general. Tapi kalau macam yang lain cakap produk kurus. So produk kurus cara closingnya berbeza. Tudung cara closingnya berbeza. Nak jual makanan cara closingnya berbeza. So tak boleh nak pukul semua rata lah. Okay, Syahira Anis. Macam mana nak buat kalau kita dah minta prospek buat deposit untuk lot free gift hari ni tapi prospek tidak reply? Good soalan Syahira. Jom kita tengok apa yang Syahira dah buat. So kita dah minta deposit. Okay, kita dah minta deposit. So dia dah setuju. So sekarang bila kita dah bagi nombor account, macam mana Syahira minta payment? Macam mana Syahira minta payment? Deposit dah bagus lah, idea tu dah bagus. Cuma sekarang bila nak minta payment, itu yang kantoi. Okay, so kalau boleh lepas nombor account ini kita request for payment. Okay, request for payment. So dalam request of payment ni biasanya ada empat formula yang saya pakai. Sebab apa, kalau you tak minta payment itu, buat apa minta deposit? Sayang lah. Sebab tu kita minta deposit, sebab at least kita nak close. Deposit ni sebab kita nak close on the spot.
close on the spot. Kita tak nak biarkan customer tu tunggu gaji. Okay, so request for payment ini ada 4 poin. Yang pertama adalah sebut nama customer. Okay, sebut nama customer. Dan yang kedua, bagi arahan dengan jelas. Bagi arahan dengan jelas. Yang ketiga, bagi sebab. Okay, bagi sebab kenapa kita suruh dia bayar ke, transfer ke, bank in ke. Dan yang keempat, letakkan sedikit emosi. Faham So ayatnya macam mana? Biasanya kita guna ayat dia macam ni lah. Okay, so kita akan sebut siapa yang tanya ni, Syaira Okay, kita akan kata, okay Syaira, boleh tolong saya transfer sekarang untuk saya lock harga dan offer special hari ni. Dan emosinya adalah saya tunggu ya. Faham ni first, ni nama, transfer arahan yang jelas, untuk lock, tunggu. Alhamdulillah. Nampak tak? Ni nama. Ni arahan. Sebab tu arahan tu kena jelas, transfer sekarang. Ni lock. Sebab. Dan ini adalah emosi. Okay. So bila kita dah bagi arahan yang betul, tapi customer tidak bayar juga deposit, follow up je lah. Nak buat macam mana, memang customer tu tak ada duit. Faham Syaira So kadang-kadang customer tu nak reply, pastilah kena ada upah ataupun something yang dia akan rugi kalau dia tak reply. Okay. Terima kasih, soalan yang bagus. Azira baru masuk. Welcome Azira. Di Malik, powerful training tu contohnya macam mana? You boleh buat training macam cara buat copywriting, cara edit guna Canva, cara bermain TikTok dengan baik, macam-macam lah. Ataupun you boleh buat training, jom ikut saya, macam mana saya mulakan hari saya dan sampai habis. Macam mana saya jalani hari saya. Maksudnya, you buat video daripada pagi sampai malam. Apa you buat? Tu juga training. Ada record tak nanti? Ada. Hari ni ada record. Saya dah record dah. Terima kasih Nurul. Betul. Kesilapan saya tak buat. Malu TikTok. TikTok kalau malu lah. Sebab Safia jual kopok leko kan. So TikTok yang bagus untuk F&B ni, memang Safia kena beli mic. Kena beli mic. Sebab apa? Sebab kita akan guna teknik ASMR. ASMR. Maksudnya kalau tengah makan tu kan, kau ambil gambar orang, letak mic tepi mulut dia, bunyi kruk krap. Itu satu. Yang kedua, masa goreng tu kan dia bunyi rangup kan, letup-letup kan. So ambil gambar macam tu. So it's better. Tak perlu gambar kita pun. Kat TikTok ni tak perlu pale. Tak payah. Kan ikut cara kita lah. Lagi-lagi orang-orang yang dah agak berumur ni ikut cara pale memang faham tak? Faham So kita guna medium TikTok sebab kat situ tengah viral. Tapi janganlah kita ni lupa diri kejap kan. Jangan kita lupa umur kita berapa. Jangan. Kan umur kau tu dah memang segitu. Jangan buat hal. So kalau siapa-siapa umur tu dah memang agak senior, kita ambil lah vibe. Contoh kita ni ibu bagi nasihat pada anak-anak perempuan. Suruh jaga itu, suruh jaga ini. Orang suka. Orang boleh terima. Boleh Alright, so saya harap saya menjawab soalan untuk Syaira. Okay, Afiq.
Sir, ada tak ayat kalau customer asyik survey je bandingkan harga dengan produk lain, saya buat skincare? Afiq. Comel je Afiq. Laki jual skincare. Saya suka. Sebab kadang-kadang orang kata, boleh ke laki ni jual skincare? Boleh je. Apa masalah? Okay. So, kita punya rejection itu adalah survey dan bandingkan harga. Okay, bandingkan harga. Ui, mana nota tadi? Okay, survey dan bandingkan harga. So, basically dalam ebook memang ada cara nak handle kan. So, saya ulang sekali kok terlepas pandang ke. Tapi don't worry, kadang-kadang ada orang faham dengan baca dan ada orang faham dengan bila saya explain. Okay, yang pertama, macam saya suka sebut dan ingatkan, apabila kita kena rejection, mulakan dengan ayat apa guys? Kita mulakan dengan ayat apa? Yes, kita mulakan dengan saya faham. Ya, betul. Mulakan dengan ayat saya faham. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi baca ebook. Ni baru betul. Baca. Dan saya faham ni adalah tanda kita dengar dengan baik. Okey, dengar dengan baik. Customer suka apabila kita dengar dengan baik. So maksudnya kita ni nak to be interested, bukan interesting. Ingat interested. Kan? Bukan interesting. Kita tak nak nampak menarik depan dia, tapi kita nak tertarik dengan dia. Interesting. Faham kita nak yang ini. Bukan yang ini. Ini kita kalau boleh kita tak nak shot sendiri. Faham? So sebab tu kita mulakan dengan ayat saya faham. Kita cuba dengar dengan baik apa yang dia nak sampaikan. Alright. Yang kedua. So kan tadi kita kata dia nak survey. Dia nak bandingkan. Okay, so kalau nak survey, so step kedua adalah buat dia rasa rugi. Buat customer rasa rugi. Okay, so sekarang saya nak tanya, apa yang customer rugi? Afiq. Kan kalau dia tak beli hari ni, mungkin dia akan rugi offer yang kita nak bagi. Mungkin dia akan rugi apa lagi? Rugi apa promo. Dia akan rugi mungkin COD yang kita nak bagi. Ataupun satu lagi, apa lagi? Post apa? Offer promo free gift. Okay, step yang kedua adalah buat dia rasa rugi. Okay, step yang ketiga. Kat sini baru kita boleh handle that kind of rejection. Okay, step. Apa boleh step? Double confirm. So double confirm tu contoh. Dia kata dia bandingkan. Kan, boleh saya tahu tuan bandingkan harga kami dengan produk yang mana? Faham tak? So kita tanya je lah, dia bandingkan produk kita dengan yang mana? Dia yang kat drugstore ke? Ataupun produk yang dipakai sekarang ke? Kan? So InsyaAllah lah kita akan guna 3 cara ni. Bagaimana kita nak handle customer tu dengan baik. So ayat ni biasanya saya akan buat macam ni lah. Okay puan, saya faham puan nak survey dulu. Perlukan masa untuk tengok-tengok dulu. Tapi kan puan, saya tak nak puan terlepas tau. Offer special hari ni saya nak bagi pada puan. So saya nak double confirm balik. Harga yang saya bagi okay kan? So settle. So itulah cara macam mana saya handle customer yang suka survey dan asyik bandingkan harga kita dengan produk lain. Pehe tak? So far pehe? Alhamdulillah. So Afiq, good luck. Jangan stres sangat. Rejection itu pasti dik. Rejection itu pasti. So jangan risau. Okay, so gunalah teknik ni. Saya dah ajar dah. Dalam buku pun ada. Afiq, okay. Alright, Putri.
Maksudnya nak closing prospect tu nak send berapa testimoni yang berjaya. Soalan kau tak lengkap Afiqah. So maksudnya nak berapa testimoni. Tadi kau kata berapa testimoni yang berjaya. Kalau saya jual produk kurus, berapa testimoni yang berjaya. Kalau tanya saya, kena adalah 6 orang yang berjaya. So kalau tanya saya cara yang soalan yang ini pula, berapa testimoni nak send, paling banyak 3 je. 3. Sebab apa? Kenapa 3? Sebab bila kita hantar 3, dia akan jadi 3 gambar. 1, 2, 3. Sebab kalau kita tambah 4, dia akan jadi kecil. Dia akan compilekan dalam macam satu album kot. Orang tak suka. So letak 3. 1, 2, 3. Okay? Dan gambar testimoni yang paling elok adalah gambar orang lah. Hazwin. Sir, contoh profit kita untuk satu unit sangat kecil. So kami galakkan customer ambil package dalam 4 unit. Sir, ada tak ayat untuk closing minimum order 4 unit ataupun package besar? Hazwin jual produk apa? Hazwin jual produk apa? So kalau tanya saya, macam mana nak jual package besar adalah kena perbaiki cara bagi harga lah. Okay, cara bagi harga. Okay, so cara bagi harga berdasarkan buku dan e-book yang kita tulis tu ada 3. Yang pertama cara a la carte. Yang kedua cara combo. Dan yang ketiga adalah cara package. So 3-3 ni boleh. Tapi kalau saya tak galakkan a la carte lah. Saya suka ambil combo. So combo ni mungkin kita akan pelbagai produk. Okay, pelbagai produk. So maksudnya kita combo-combokan. Contoh, tak mungkinlah kita jual foundation sampai 10 foundation, betul? So kita foundation kita kombokan dengan mascara, kita kombokan dengan lip matte. So kita gabung-gabung. Itu nama combo. So kalau package ni pula, package ini adalah package penggunaan. Okay, ataupun tempoh. So basically kita akan fokus 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. So 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. So bezalah sikit. Faham So macam mana nak buatkan dia nampak jual dengan lebih banyak? So kalau saya cadangkan, kita siap-siap buatkan package. So package paling banyak jangan banyak sangat lah. 3 je. Okay, so package yang paling besar adalah set lengkap, combo lengkap, package lengkap. Yang di tengah-tengah itu mungkin package hot selling. Dan package yang paling kecil adalah package basic. Boleh Hazwin So kalau saya akan offer yang set lengkap lah. Boleh? Alright. Terima kasih Hazin. Ain Muzi. Masa saya nak tanya pendapat Sir, saya penjual burger dan saya juga ejen Cokoja. Macam mana saya nak buat personal branding? Macam mana saya nak jual personal branding? Cokoja dan burger. Ain minat arah mana? Ain minat arah mana? So kalau tanya saya, Ain boleh personalkan, boleh guna branding seorang business person. Hustler. Maksudnya kita ni tidak malu. Maksudnya business F&B. Sebab apa? Cokoja dan burger masih dalam satu niche. Faham tak? So contohlah kan, burger ni waktu kita kenapa Ain suka meniaga burger, sebab mungkin Ain boleh cerita, okey sebab saya jumpa ramai orang. Lepas tu saya bergerak, so saya kekal bergerak lah. Tapi saya tak, contoh bila waktu-waktu lain saya tak boleh nak bergerak, saya ada Cokoja juga. So Cokoja ni pula saya kena buat planning. So kat situ Ain share macam mana Ain planning nak letak produk kat mana, macam mana nak susun, macam mana nak marketing, contoh macam tu lah. Ataupun mungkin Ain boleh gabung kan, setiap beli 4 ataupun memang ada gabung lah, maksudnya package 1 Cokoja, 3 burger, dapat apa, harga berapa. So macam tu, boleh je. Ataupun okay, beli 10 Cokoja dapat 1 burger, pun boleh juga. Macam-macam kita boleh buat.
Sebab apa? Sebab Ain Muzi masih dalam niche yang sama, iaitu niche makanan. So tak salah. Jangan kau jual burger tiba-tiba jual minyak hitam. Tu tak kena. Tak kena. Oatmeal 1 jar RM2. So buatlah package. Kalau oatmeal ni 1 jar RM2, saya cadangkan oatmeal awak tu start dengan 10, 7. Tapi tu sikit sangat sebab untung kita RM2. So untung ni biasanya package yang pertama tu at least lah ambil lah lebih kurang 15 kot. Kan? 15, 10, 7. Tu. 15 balang, 7 balang. 15 balang, 10 balang, 7 balang. Paling kecil 7 balang. Sebab 7 kali 2 baru RM14. Faham Okay, sir, saya ada buat bisnes 2 niche berlainan, makanan dan kosmetik. Soalan yang sama, macam mana saya nak buat personal branding? Yang kau buat dua-dua tu kenapa? So kalau tanya saya nak pilih yang mana? Kalau tanya saya akan pilih niche yang paling besar margin dia. So saya akan fokus yang tengah laju dan yang tengah buat duit. Yang satu lagi itu mungkin saya akan kedepankan orang lain lah. Sebab buat makanan dan kosmetik satu niche yang sangat berbeza. Sebab kadang-kadang kalau kita jual pada orang yang sama, contoh kita kita jual makanan, kita jual kosmetik tapi nak jual makanan. Ada mungkin beli sebab dia masih perempuan kan, tapi susah sikit. Masalah saya kan sir, apa ya Hazrin, kau start dengan masalah. Cuba cerita kenapa? Apa masalah sangat tu? So far saya menjawab soalan tak semua? Boleh lah So saya minta maaf lah kalau suara saya sengau sikit sebab hidung. So far so clear. Alright, terima kasih. Masalah saya kan sir, kau punya masalah kau ni. Kejap saya baca. Masalah saya kan sir, saya stokis 2 produk niche yang berbeza. Satu oatmeal, satu minyak resdung. Lepas tu apa masalah dia? Apa masalah awak? So cuba cerita, habiskan cerita tu, luahkan. Sebab tu kita ada weekly activity review ni. Nak buat apa? Sir, saya baru nak launching produk tapi harga saya tu RM15. Agent pun saya baru set up dan tak ramai. Saya plan nak bagi free gift setiap pembelian masa hari launching. Better hari launching tu saya run sendiri atau run bersama tim yang baru? Kalau saya run bersama tim yang baru, saya perlu bagi juga free gift pada customer team. Jadi margin untuk saya dan agent kurang lah sebab saya keluarkan cost free gift untuk tim agent saya. Faham tak sir? Faham? So kalau tanya saya, sebab kita produk baru dan free gift yang kita nak bagi itu free gift. So kalau kita bagi free gift itu free lah. Tetapi kalau agent nak bagi free gift, bayar harga modal free gift. So kita tak ambil modal, tak ambil untung dari free gift. Faham tak? Kalau dia tak nak beli, ya sudah. Kita jual sendiri. Tapi you kena faham lah. Sebab tu kalau boleh untuk launching ni, mindsetnya adalah kita nak cepat-cepat dapat 1000 customer yang pertama untuk dapatkan feedback. Masa tu belum dapat untung. So nanti kalau agent tu cakap, lah kena beli ke? Kalau boleh belilah sebab kalau saya nak bagi free untuk launching yang kali ni, kami marginnya tak besar. So macam itulah. Faham tak? Tapi kalau tanya saya, nak bagi free gift tu maksimum lah kan, cost untuk bagi free gift hanya 10% daripada untung. So kalau contohlah 10% Cik Ma, saya tak tahu Cik Ma jual produk apa, tapi harga produk RM15. So kalau saya boleh agak lah, RM15 ni modal you lebih kurang RM3, RM4 something. So you ada hampir RM10. So RM10, 10% dari RM10, free gift untuk satu produk itu hanya RM1 sahaja. So you tak nak kena jual combo RM150 kali 3 ataupun kali 5 lah. So kali 5 lah elok. So 50, 75. So dapat 5 barang. 75 lebih kurang ada 50. So kita boleh bagi free gift yang nilai costnya RM5 ke bawah. RM5 ke bawah.
Okey? Jangan bagi free gift mahal-mahal, nanti kau punya untung ke laut. Afiq, sekarang ni saya ada masalah dropship, saya tak berapa aktif. Macam mana nak guide diorang bagi aktif? Dalam grup pun sunyi walaupun ada 150 orang, sedangkan tiap bulan saya bagi reward if capai target. Okey Afiq, dia dengan tim ni, dia bukan masalah reward. Dan kadang-kadang reward yang kita bagi tu, reward yang kita nak bagi tau, bukan reward yang dia nak. Itu silap kita. Tak semua orang dalam grup kita tu Afiq, teruja dengan hadiah yang kita nak bagi. Sebab tu kadang reward boleh, tetapi yang paling penting adalah daripada 150 orang itu you kena faham hanya 10% saja yang aktif. So 150 orang yang aktif hanya 15 orang saja. So 15 orang ni lah yang akan menyumbang almost 80% total sale yang kita ada. Contoh, sebulan itu kita buat 8,000, hanya 15 orang ni yang hanya 15 orang je, 15 orang saja dah cover 8,000. So yang lagi 135 orang tu yang sonyap je tu hanya menyumbang 2,000 saja. So apa idea yang you boleh buat adalah, yang pertama, grow lagi team. Maksudnya yang 15 orang yang aktif ni you akan masuk dalam group elite. So you akan masuk tim-tim baru. So siapa-siapa yang perform, you akan masuk dalam group elite. So group elite ni walaupun tak ramai tapi aktif semuanya. Bagus. So group yang besar ni kita akan bagi reward, tapi rewardnya biasa-biasa. Tetapi yang dalam group elite ni kita akan bagi reward yang gila-gila. So diorang boleh, kita akan bagi reward tu, kita akan bagi contoh 5 ataupun 6 reward dan kita boleh minta dia pilih. Contoh kalau dia nak motor, okay, berapa tu sesuai dia nak kena buat. Dia nak ini, nak iPhone, berapa tu sesuai nak kena buat. So macam tu. So biar dia yang pilih dia nak reward yang macam mana, dan kita just bagi tahu, okay, kalau awak nak reward macam ni jalan awak. Ini sale awak. Berapa sen nak kena capai. So kalau dia kata banyaknya, ini cara dia, berapa orang nak kena ada, buat marketing apa, berapa ads nak kena spend. Sebab tu kadang-kadang Afiq, dan satu lagi lah kan, 190 orang ini awak pernah tak WhatsApp seorang-seorang? Bila last awak WhatsApp seorang-seorang? Itu soalan dia, bila last awak WhatsApp seorang-seorang? Okay? Kalau saya pecahkan pada grup-grup yang lain kecil, lagi mudah nak handle. Setuju? Tapi bagi saya grup yang kecil itu adalah orang-orang yang aktif saja. Dan orang yang aktif saja. Jangan orang semua orang yang tak aktif kau pecah grup kecil-kecil, tak payah. Yang grup-grup kecil ni adalah orang-orang yang serah diri. Tolong Afiq, saya dah penat lah. Saya nak buat 1,000 lah bulan ni. Itu yang kita ambil. Sebab tu kadang-kadang mindset kita dengan tim ini, mindsetnya kita tak tinggal, kan? Kita tak buang dia, tak remove dia, tak kick dia, tapi kita tak tunggu. Hashtag. Kita tak tinggal tapi kita tak tunggu. Okey ke? Dahsyat soalan korang ni. Saya suka. Faham Sir, untuk kita WhatsApp seorang anak tim, apa keyword penting untuk ditanyakan? 3 benda ni lah. Keyword penting yang you kena amalkan. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, terima kasih. Dan yang ketiga, penghargaan. Maksudnya saya sayang awak. So 3 benda ni. At least ada 3 benda ni orang dah teruja dah. Content dalam hal tu tak kisahlah aku nak guna apa. Tapi yang penting selalu kalau tak tahu idea nak tulis apa, ucap terima kasih ataupun minta maaf. Just sayang di dunia akhirat. Itu je. Okay, saya selalu broadcast ejen-ejen dalam 40 orang, 45 orang je reply, sedih. Tapi memang macam tu lah And point D, memang daripada 40 orang 10% je yang reply. Saya tak sedih lah. Saya dapat orang reply pun dah kira alhamdulillah, sebab 40 orang je. Bila kita asingkan elite tu masuk grup lain, remove elite daripada grup besar je. Tak perlu. Tak perlu. Tapi kalau yang dia live sendiri tu suka hati dia lah. Kita tak remove. Biar dia live sendiri. Maksudnya dia tak selesa ke banyak grup ke, tapi suruhlah dia kata macam minta maaf dah settle. Alah, yang lain tu bukan sedar pun, tapi nanti lama-lama kenapa ramai orang live ni, apa ini orang buat, nanti kan benda tu kan menyebabkan orang tu nak tahu apa yang kita buat, kan? Boleh? So far so good. Alright, so saya harap sesi hari ini walaupun tak panjang, tapi alhamdulillah lah memberi pandangan ataupun membukalah minat-minat tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga pada semua yang menanya soalan.
Boleh kick tak kalau tak aktif dari grup elite tu? Boleh kick tak kalau tak aktif dari grup elite? So dalam grup elite ni, apa yang saya minta adalah you akan ada seorang lagi, contohlah kan ni sebagai contoh je lah So kita ada nombor kita dan kita ada nombor kita sendiri tapi sebagai PA. So PA ni kerja dia apa? Monitor grup-grup elite. So apa saja yang kita bagi task, PA ni akan follow up. Padahal orang yang sama. Padahal faham tak? Padahal orang yang sama. So yang tegur tu adalah PA, bukan kita. Kita kena jaga nama baik. Kan? Kita kena jadi orang baik. Tak boleh jadi orang yang annoying tanya dah hantar report, dah hantar report, dah hantar report. Jangan. So biar PA tu, walaupun kita juga, tapi PA tu yang akan handle seorang-seorang. So dia macam ada ad hoc lah. Faham tak? So macam orang ketiga. Faham So nanti dalam group elite tu memang ada term and condition, and kena aktif, kena respon, kena do and report, tak boleh benda-benda negatif, keluar satu benda negatif terus kena kick. So biar undang-undang yang kick diorang. Biar undang-undang yang kick diorang. Faham Okay. Hari ni tiba-tiba 2 agent left selepas follow up sebab krik-krik almost 3 bulan dah. Hari ni tiba-tiba 2 agent left selepas follow up. Maksudnya apa tu? Kita follow up customer tiba-tiba dia left sebab 3 bulan dah. Biarlah dia. Kan dia dah move on. So kita pun kena move on lah. Kalau promote kat WhatsApp status, apa content nak promote? Contoh harga ke, offer, kebaikan produk atau testimoni? It's better testimoni. Testimoni dan ni. Saya suka share testimoni dan tutorial. Cara masak menu sihat. Dan video-video ni ambil kat TikTok. Bersepah. Banyak gila. Dan banyak yang bagus-bagus. Ambil kat TikTok. Download dan share. Senang. Sebab tu korang kena main TikTok. And jangan lupa follow saya Okay. Cik Kak, boleh bagi contoh tak task-task untuk kita bagi ejen biar dia aktif? Contoh task-task untuk bagi ejen kita aktif, kita boleh minta as simple as buat satu video, satu TikTok ataupun satu posting. So screenshot hantar dalam group. Perfect ke tak perfect tak apa, jangan risau. Yang penting dia screenshot hantar dalam group. So itu dia punya report. Dan satu lagi report untuk aktif dalam group. Hari ni dia buat marketing, berapa sale maksudnya berapa PM masuk. So berapa PM masuk, sale berapa, follow up berapa. So you boleh buatlah report-report macam tu. So minta dia selalu update setiap malam. Itu akan menyebabkan kita punya aktif, kita punya group akan aktif lah. Banyak kontak sekarang status pun dah masuk 1K. Maksudnya apa tu? Untunglah status WhatsApp pun dah 1K. Aku nak dapat 12 orang pun susah. Punyalah banyak aku tak save nombor telefon. Bukan tak banyak, orang tak save nombor telefon saya. Sedih So satu WhatsApp status dah dapat 1K tu kira dahsyat. Azlin, Assalamualaikum sir, saya jual produk cuci serbaguna. Apa ayat permulaan yang terbaik? Tanya nama dan dari mana orang tak berapa suka. Okey, faham. So untuk Hazlin, saya nak sebelum Azlin pergi kat intro, Azlin kena perbaiki Hazlin punya ni, tahu perlu mampu dulu. So bila kita faham tahu perlu mampu kita ni, mana tahu perlu data dah ke bawah dah, kejap. Saya cari nota dia balik. Tadi dah ada orang tanya dah yang jual kepok leko tadi kan. So kita nak jual apa? Nak jual sabun. Fokus yang ini dulu, cari tahu yang ini dulu. Then baru you boleh ubah you punya intro. Sebab apa, intro you akan lebih impactful lah. Okay. So kenal dulu, orang kena tahu yang kita jual sabun. Orang kena perlu sabun kita sebelum, walaupun perkataannya seberguna, tetapi jangan guna perkataan satu sabun untuk semua. So maksudnya sabun kita cerita pasal masalah baju, kita share pasal sabun sama. Waktu nanti cerita pasal benda ni, satu sabun, satu mesin air, satu copywriting. So dia macam itulah. Jangan campur-campur. Jangan kita letak satu copywriting dengan sabun ini selesai masalah semua. Tak nak. Saya tak berapa nak galakkan you buat macam tu. Bagi nombor sir. Oh, tak dapat nombor saya lagi Saya save nombor sir. Sir tak save nombor saya. Awak dah WhatsApp saya belum?
saya pun lupa. Suruhlah saya save nombor. Nampak tak? Dengan customer ni, you kena suruh customer tu save nombor. Barulah saya akan buat. Dan kau katakan, sir, ni saya Safiah. Sebelum saya tanya soalan, sir save nombor saya? InsyaAllah nanti saya akan save. Sebab dah ada orang suruh kan. Okay, Sakinah, sebelum jadi leader, kita sendiri perlu jual sales yang tinggikan, sir. Saya belum confident untuk ada team sebab sales sendiri masih krik-krik je sekarang. Setuju? So kalau you nak ada team, nak grow team, cuba fight untuk buat 10,000 yang pertama dulu. Okay, cuba fight untuk buat 10,000 yang pertama dulu. Sebab dalam 10,000 yang pertama tu you akan belajar macam-macam benda. Macam-macam benda. So nanti soalan tu adalah soalan yang sama yang dia akan tanya oleh anak team. Saya bukan kerap update status pun. Tahu tak apa. Aku aktif kat TikTok je. Dah download TikTok, lepas tu tercengang-cengang nak mula. Okay, so dah download TikTok, step yang pertama follow saya. Kan? Selepas itu carilah, nanti akan keluar FYP. FYP tu maksudnya apa? For your page. So kalau benda-benda yang gelik-gelik yang you tak suka, tekan lama-lama kat video tu, tulis uninterested. Itu kebaikan TikTok. TikTok ni dia memang akan jaga pengguna dia untuk tunjuk benda yang kita tu nak tengok. So kalau kita ni memang suka tengok yang gelik-gelik, yang keluar tu yang gelik-gelik je lah. Okay, yang keluar tu hanya yang gelik-gelik. So janganlah marah. TikTok bagi yang gelik-gelik. First time join, seronok dapat belajar hari ni. Terima kasih Husaini. Thank you. Sir tak layan pun ke admin yang balas? Saya ke admin yang balas? Saya. Saya minta maaf lah kalau saya tak layan. Sebab kadang-kadang saya terlupa nak reply apa dan saya tak tahu nak jawab apa kot masa tu. Mungkin saya tak tahu nak jawab apa. Admin pun Sir juga. Saya sendirilah. Saya masih buat closing sendiri. Kan? Sebab tu kebanyakannya yang jual ebook ni saya guna website dan saya jaga sendirilah. Sebab saya nak in touch sebenarnya apa yang saya boleh tambah baik. Sebab tu saya handle sendiri. Dan kadang-kadang saya pun kena marah juga. Nampak tak? Saya sendiri pun kena marah. So saya belajar. Sebab tu retail tak boleh tinggal. Retail tak boleh tinggal. Sir, izinkan saya share TikTok Sir dengan tim kat FB? Boleh. Sir, kena bagi nombor ni Sir, nak save. Saya tak bagi nombor lagi ya. Nanti saya share lah kat Telegram. So macam mana nak handle customer, macam mana nak handle rejection customer yang cancel order. Dia booking tapi dah sampai tarikh book dia cancel. So untuk Putri Afiqah, kalau cancel last minute ni pasti ada sebab yang sangat luar biasa. Mungkin dia terpaksa nak cancel last minute. So apa kita boleh buat? Okay puan, saya faham. Tapi saya tak nak puan terlepas offer special hari ni. Boleh saya tahu puan cancel ni sebab apa ya? Harga yang saya bagi okey kan? Nanti dia akan cerita. So tugas kita adalah dengar dengan baik. Okay, kena dengar dengan baik. So jangan cancel, itu pasti ada sebab lah. Saya tak rasa customer suka jadi joy buyer sebab dia dah buat deposit. Sebab kalau dia just nak jadi joy buyer, maksudnya suka-suka reject kau kan, ataupun bagi harapan kat kau, dia tak akan deposit. Tapi tak tahulah kalau kau pernah buat customer macam tu kan. So kalau kita buat dengan orang lain macam tu, kita dapat balasan macam tu jugalah. So it's depend lah. Okay. Alright, so saya rasa cukuplah sampai pukul 12.30 untuk sesi hari ini. So saya harap doakan saya supaya saya boleh konsisten untuk buat kelas. Sebab dari pagi tadi kau tahu tak, aku ada kelas dari pukul 8 pagi tadi tak. So sepatutnya semalam tu saya rehat, tapi sebabkan laptop saya error, so saya terpaksa buat kelas malam tadi. Pagi tadi pukul 8, waktu ada meeting pukul 10, atau ada kelas lagi pukul 11. Alhamdulillah dapat rehat sekejap dan malam nanti satu kelas lagi. So apa yang saya nak sampaikan ini adalah, untuk waktu-waktu PKP ni, cara you nak buat duit adalah buat benda yang orang lain tak sanggup buat. Okay, buat benda yang orang lain tak sanggup buat. InsyaAllah you akan buat duit. So you tak boleh memilih waktu-waktu PKP ni. Keep belajar dan buat. Okay. So kalau tanya saya, memang busy pun. Memang busy, super busy. Sebab tu saya suka buktikan orang. Sebab tu saya ada kelas ni. Sebab tu saya suka ada kelas ni. Supaya saya menjawab soalan-soalan yang kadang-kadang saya tak terjawab dalam WhatsApp. Dan saya bukan tak suka lah. Macam
Yelah, kadang-kadang personal kan. So bila personal tu, kita pun ada waktu kita on okay, ada waktu kita tak okay. So kalau you nampak saya waktu tengah tak okay, saya terbelutik, saya minta maaf lah ya. Alright, so itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya have fun bersama tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita jumpa ada yang baru, ada yang lama. Tapi insyaAllah lah, hari ini kita dipertemukan ini bukan hanya sekadar sengaja, tapi pasti ada sebab dia. Alright, so all the best, be the best version of you guys. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan takut buat closing saja customer tu sentiasa ada duit. Dan insyaAllah apa-apa pun kita minta tolong Allah, okay? So kita bolehlah tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Amin 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 ya rabbal alamin. So saya Sedharma, your favorite closing specialist. Tunggu anda semua di puncak kejayaan. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan berjiran di syurga nanti. So wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua. So nanti buatlah posting, share lah apa yang you dapat hari ni dalam group ke, dalam FB ke, tag nama saya kat TikTok ke, tag saya kat IG ke, nanti saya repost balik. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Ahad. Have fun dengan family.